Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita bersama saya Solih Mahmud dalam podcast Live Ilmu. Kepakaran saya adalah membantu keluarga menyediakan hibah kasih sayang supaya keluarga bertambah sayang. Hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan konsep hibah dalam Islam. Dalam Islam, hibah adalah salah satu pemilikan harta yang sah di sisi hukum syarak. Ia berkaitan rapat dengan beberapa konsep pemilikan harta lain seperti wasiat, wakaf dan faraid. Namun, hukum dan ciri-ciri konsep tersebut berbeza antara satu sama lain. Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain ataupun manfaat. Manakala mengikut istilah syarak, hibah merupakan suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan. Hibah merupakan suatu amalan sunat yang digalakkan dalam Islam. Ia adalah berkaitan dengan bukti-bukti Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ia dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang bermaksud, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Surah Al-Nisa ayat 4. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Surah Al-Baqarah ayat 177. Selain daripada dalil yang terdapat dalam Al-Quran, pelaksanaan hibah juga disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah berkata yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dan membalas hadiah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Keistimewaan pemberian hibah. Yang pertama, pemberian hibah tidak dihadkan kepada sekumpulan orang tertentu. Ia berbeza dengan sistem faraid yang mana memberikan hak hanya kepada ahli waris tertentu, manakala wasiat mengecualikan waris sebagai penerima wasiat. Nombor dua, kadar penerimaan hibah adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Ia berbeza dengan konsep wasiat, iaitu harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta pusaka bersih dan faraid mengikut kadar-kadar tertentu seperti yang telah diturunkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, pemberi hibah boleh menentukan sendiri kepada siapa harta dan jumlah hendak diagihkan dengan mengambil kira kesesuaian dari segi kedudukan ekonomi dan juga keperluan semasa waris-warisnya. Ini kerana kebiasaannya keperluan seseorang individu dengan individu yang lain adalah berbeza. Kesimpulannya, konsep hibah boleh dianggap sebagai pelengkap kepada sistem pengagihan harta dalam Islam. Konsep hibah amat sesuai diamalkan oleh masyarakat, terutama untuk mengagihkan harta kepada pemihak-pemihak yang tidak berkemampuan tanpa menghadkan kepada kadar dan golongan tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.